Okey, Assalamualaikum. Hari ni nak ride pergi ke Lenggong. Riverine, tempat Pak Lee hantar barang, baju dan macam-macam lagi lah. So ni depan sikit pada Kuala Ketil, baru nak setting 360. Kereta banyak sikit hari ni sebab yalah cuti Christmas kan, orang boleh sambung cuti Christmas, sambung Khamis Jumaat dia cuti kan. Alright, hari ni kita try bebel-bebel isu-isu semasa keselamatan dan macam-macam lagi lah. Alright, tu kuning tu beg nama Osah 60 liter. Boleh beli dekat Lazada atau Shopee. Dia tebal tapi yang best dia ada air release. Lepas tu dia ada sekali strap, siap-siap boleh ikat kat body motor lah kalau yang tak ada top box. 60 liter macam-macam pun. Okey, kereta ni. Okey, ni jalan lama, jalan dari Kuala Ketil nak pergi ke Air Tawar. Sekejap lagi kita akan exit masuk ke Route 4. Okey, beg ni, kita kembali pada beg. Beg ni, dalam ni muat dekat 70 helai baju, ada projektor, ada set-set camping apa semualah. Hari Sabtu ni nak pergi camping. Kat situ kan, camp and ride ada dalam 80 orang. So, yang ni nak pergi hantar siap-siap lah sebab nanti nak bawa rumah kat belakang kan. Alright. Kereta beratur, hari cuti. Osah beg ni, saya rasa lagi better daripada Hypergear sebab dia ada buckle-buckle apa semua tu. Tepi 2 buckle strap, tengah ada 4, depan lagi 2 boleh pergi depan, 2 boleh pergi belakang. Alright. Okay. My V ni tak apalah. Lagipun double line ni. Tapi kadang dekat tempat double line ni, tengok keadaan, tengok semasa macam mana lah. Kalau tak blind spot sangat and then motor pick up boleh. Tapi kalau motor tak ada pick up, janganlah potong kat double line. Sebab nanti tak lepas, kereta depan tak ada tempat nak elak. Biasanya double line ni tempat blind spot, tak ada side tepi nak mengelak kalau bertembung ke apa. Lepas tu corner yang tak nampak kan, blind spot corner kan. Kalau corner tu ke arah kanan, kita nampak, boleh tak potong kan. Apa nama, walaupun sebenarnya tak boleh, tapi macam motor lepas lah kan. Okey, hari ni sambil-sambil kita borak-borak isu masa cantik Tasik ni. Tak tahu ada orang mancing ke tak. Okey, kita nak yang ni video daripada 360. Dan kita juga nanti kita akan selit-selit video daripada dashcam depan belakang motor ni kan. Dashcam tu okey lah, not bad. Dia boleh rakam 24 jam. Ini ada G sensor apa semua kan. View, subhanallah. Macam biasanya kalau ladang atas bukit tu mesti rumah toke dia kan, pengurus ladang. Okey, 360 ni kelebihan dia boleh rakam satu masa, boleh rakam banyak benda kan. Never miss a moment lah. Contoh macam ni lah. Okey, cuma macam GoPro menang dekat tak payah pakai casing pun boleh dapat waterproof. Yang ni kena pakai casing. And then kemudian GoPro punya sound capture dia nice lah. Yang ni dia capture angin kuat sangat. Okey, ni kamera terplay out ke bawah, so nampak dia punya stick. Tak apa, sekejap lagi boleh berhenti, boleh betulkan. Beg Osah ni puas hati lah. Okay. Jalan ni best. Kalau cuti kereta banyak sikit lah. Kalau terus boleh lalu depan rumah Kandil Chef Ade tu yang besar tu. So ni kita masuk ke kanan ni, kita terus masuk Route 4. Route 4 kita boleh terus straight je. Kupang gerik yang sampai gerik yang Salim tu. Okey, kita berhenti jap nak betulkan
Insta ni. Dia terplay out. So dia nampak stick tu. So kita betulkan supaya stick tu dia tak nampak sangat. Ya. Okey. Betulkan stick. Baru dia tak nampak dia punya stick tu jadi hidden lah. So ni kelebihan Insta lah. Sebenarnya dalam masa yang sama ni pun dia rakam 360 keseluruhan 360 darjah. So masa kita edit export dia tu je, kita boleh pilih lah nak view depan ke belakang ke kiri ke kanan. So ada 360 angle kan. Kita boleh dapat. Okey, kita teruskan perjalanan. Okey, kita dah masuk room 4. Okey, Insta ni satu lagi dia kalah dengan GoPro adalah sound capture lah. Sound capture GoPro sebenarnya lagi kemas, angin tak bunyi kuat sangat. Yang Insta ni bunyi angin memang boleh tahan lah. So ni memang kena edit lah dalam apa-apa apps lah untuk turunkan sound dia kan. Oh tu signboard. Sound capture dia angin dia kuat sangat lah. Tapi tak apa, nanti akan ada upgrade firmware dia. Okey kot kan. Alright. Okey, pasal ride minggu lepas kita ada tengok video viral macam mana motor yang ada sidebox terlanggar tayar lori trailer dan termasuk ke dalam. Nauzubillah, kita minta dijauhkan lah. So macam actually kalau dalam jam, kalau boleh kita setting box tu biar sama handlebar lah. Handlebar depan kita, box kat belakang kita tak nampak kan. So kalau handlebar setting sama dengan box, so lepas bar, lepas handle, lepas box kan. Tapi setengah motor perlu box besar apa semua, so kita kena extra careful lah dalam town. Sebenarnya dalam town tu lagi bahaya lah. Macam kalau dalam highway semua, kita boleh jarakkan jauh sikit kan. Contoh macam ni nak memotong kan, so kita jarak jauh sikit. Jarak jauh. Okay. Dan ada pernah borak dengan brother lori, dia kata blind spot tebal, teruk sangat, and then dia orang bubuh rambu-rambu tu supaya rambu-rambu tu boleh refer. So kalau motor terkena rambu tu, pergi jauh lah. Okay. So kita berhenti kejap, kita layan nangka madu ni. Manis kawasan ni memang banyak nangka madu. Okay. Ini kita sebenarnya memang banyak kereta berhenti. Memang peniaga boleh buat untung lah.
Okey, makcik tu tanya tadi Azwan ke? Dia kata rupa macam Azwan. Tak tahu Azwan mana, bukan Azwan Jelly kot. Okey. Area sini memang banyak cempedak. Cempedak nangka madu ni. Kiri kanan jalan ada. Biasanya sampai maghrib lah. Tengah hari sampai maghrib. Pagi pun kadang-kadang ada lah. Tengok musim ni memang sentiasa ada lah. Kiri kanan, belah sini ada, belah sana ada, semua ada lah. Dan dia punya result jalan pun luas, boleh berhenti dengan selamat. Okey, so kita teruskan perjalanan. Alright. Okey, cuba tengok macam lori ni kan. So macam ni tak apalah, jalan 2 lane. So kita jauh, nampak tak rambu-rambu tu? So rambu-rambu tu lah untuk dia detect ada apa ni, blind spot. Dan kalau kita kena, memang kena larikan diri lah. Kalau dia kena, dia larikan. Macam lori tadi kosong pula tu dan dia laju kan. Kalau kat Pecai memang akan kena terasa tersedut. Kalau tambah kalau dia bawa kontena lah. Jadi kosong tak terasa sangat sebab angin dia dah potong kan. Tengok view ni, memang subhanallah. Setiap kali kalau lalu jalan ni memang galik sikit lah. So kena extra hati-hati lah. Kadang ada view, tambah macam sunset kan, memang cantik. Tambah golden hour tu, awan oren keluar daripada belakang gunung, nampak awan. Itu saya ada snap satu lah. Okay, jalan ni pada siapa yang tak biasa, jangan laju-laju sangat sebab jalan dia ada lopak-lopak. So dalam corner tu kadang-kadang ada watermark bekas air kan, sebab dia jalan turun bukit. So kadang air turun daripada bukit, lalu atas jalan tu dia jadi mekah-kah. So hati-hatilah, boleh layan tapi santai, tak boleh laju sangat lah. Kalau laju sangat nanti miss the view pula kan. Kita bukan nak buat rekod atau nak lumba menang Kalau area senja ataupun sunrise sini memang best. Biasa ramai biker-biker pun dah biasa lalu jalan Great Kupang Route 4 ni kan. View silap setting rendah sikit. Apa ni, Insta ni kalau tinggi sikit nanti nampak view belakang kan. Okay, sini pun kawasan accident. Kalau daripada arah Great ke Kupang, sebab tu dia orang buat divider baru tepi warna oren kan. Sebab banyak yang turun bukit, engine braking tak ada ke, ataupun tak braking awal kan. So banyak yang dulu terlajak turun bukit ni. Ni bukit tak apa. Alright.
Okey, ini salah satu yang tak lepas daripada pandangan lah kalau lu jalan ni. Gunung Kenderung. Ataupun kalau daripada ramai akan cakap ni K2 lah, sebab dia ada dua belah sana tu kan, ada dua puncak. So K2 Malaysia lah. Gunung Kenderung ni last saya naik masa sekolah menengah rasanya kot. Lepas tu dia orang tutup je sebab dia orang pergi bakar benda kat atas tu. Hutan atas tu dia macam hutan dah nipis lah. Sejuk juga. Tapi sekarang rasanya memang banyak lah trik-trik yang buat untuk naik Gunung Kenderung ni. Memang best bagi kaki-kaki hiking, kaki-kaki suka mendaki ni kan. Memang best lah. Dan gunung ni bestnya dia buat kita rasa kedil lah. Jadi saya pergi Nepal, pergi India apa semua, tengok gunung kita rasa kita kedil, kita manusia. Nak besar mana sangat kan, takkan kita sama besar dengan gunung. Macam ni dia jauh sikit. Kalau macam kat Nepal, India tu gunung tinggi tu sebelah kita je. Memang mendongak sakit tengkuk lah kan. Rasa nak berhenti, biasanya berhenti ambil gambar je kan. Okey, ataupun setting balik Insta ni bagi dia tinggi sikit. Okey.
Shah Alam, jiran saya. Abang ni owner restoran Lenggong. Kat Shah Alam section 19, 20 tu ada satu restoran Lenggong, ada ikan perkasam. So dia memang orang Lenggong lah. Dia rumah dia paling ujung dalam jalan ni. Dulu saya ingat saya sesat. So untuk ke Riverine ni ada signboard dia, boleh tengok lah. Pagi-pagi sini segar ni kan. Bukit-bukit belakang tu masih ada kabus. Boleh tengok lah. Kalau rajin nak panjat naik, boleh tengok Abang Nano kan. Kampung ni kampung lama lah. Okay. Rumah-rumah lama masih banyak. Rumah-rumah kayu lama kan. So kenalah dengan tema nostalgia tu. Cuma 2-3 minggu ni macam panas sikit kan. Musim hujan dah kurang. So okey, air pun makin jernih. Kalau musim hujan air keruh pula kan. Nak makan dalam sungai tak apa lalu nanti. So okey, kita dah dekat nak sampai. So depan ni ambil simpang ke kanan. Ada signboard dia nanti ya. So okey, ni signboard dia, Riverine. Nama sedap, Riverine. Macam sungai kat UK pula. Kalau search Riverine ni memang keluar dulu-dulu Mat Saleh je lah. So ni dah keluar dah result untuk di Lenggong. Lenggong ni lembah yang istimewa lah. Tapak warisan dunia. Cuma kita perlu sama-sama viralkan, promosikan supaya status tu kekal insyaAllah. Alright, kita dah sampai. So ni tempat utama dia tu Pak Lee. So kita pergi ke depan dulu, parking hampir-hampir dengan sungai. Ni kalau weekend kena booking weekend ni penuh parking, penuh kereta ni kalau weekend So ni ada family yang dah naik daripada selesai makan dalam sungai, nasi dalam buluh, lauk-lauk kampung. Tengok dia punya tree top dia macam ni. Subhanallah, macam kat frame kan. Selalu ambil gambar kat frame macam ni lah. Alright, kita jumpa lagi. Setakat ini kita tunggu masuk ke episod seterusnya. Shut up and sit down.